bil mukminin ya arhamar rahimin. Tuan Imam, tuan pengerusi dan seluruh ahli dan kuasa surau, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah pada tengah hari ini, di hari yang ke-8 daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hingga ke hari ini Allah masih panjangkan umur kita dan Allah masih memilih kita di kalangan hamba-hambanya. Allah gerakkan hati kita tuan-tuan, Allah ringankan kaki kita pada tengah hari ini. Dapat sama-sama kita melangkah hadir. Kita berada di surau ini dengan tujuan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah menunaikan satu kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah. Kita telah mendirikan solat zuhur dan alhamdulillah secara berjamaah. Moga-moga ianya akan diberi pahala, bahkan kita yakin dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di kesempatan pada hari ini, kebetulan kita cuti hari Ahad tuan-tuan, kita dapat lagi berada di dalam majlis ilmu. Kita berada, kita manfaatkan masa kita untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Haji Makno sebut tadi tuan-tuan, ada kuliah jangan tidur, tapi tidur dalam majlis ilmu ni tuan-tuan lebih baik daripada tidur depan TV. Tak ada masalah. Kalau tuan-tuan nak tidur pun tidur-tidur ayam cukuplah, kan? Mata je pejam tapi hati tu terbuka insya-Allah untuk mendengar. Telinga tu senantiasa mendengar insya-Allah. Kadang-kadang mata ni dia khusyuk tuan-tuan. Kan? Kita tengok bola pun begitu juga, kadang-kadang bola tengok kita, kan? Kita tertidur. Jadi tuan-tuan, hari ini kita telah bagaimana disebut kita berada di hari yang ke-8. Minggu yang pertama, 7 hari telah pun berlalu meninggalkan kita dan kita berada di hari yang ke-8. Alhamdulillah, kita masih dipilih oleh Allah di kalangan hamba-hambanya yang senantiasa bersedia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, kita buat yang terbaik insya-Allah untuk kita persembahkan kepada Allah. Kerana sebagaimana disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya Allah yang di tangannya segala kekuasaan, segala kerajaan. Bagi Allah Taala segala-galanya tuan-tuan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah di atas setiap sesuatu amat berkuasa tuan-tuan. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Kehidupan, hidup, mati ni tuan-tuan, Allah yang cipta, Allah yang jadikan. Daripada kita tidak ada kepada ada tuan-tuan, kita akan kembali balik pada Allah, mati dan kita akan dihidupkan semula. Maka Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan tujuan semata-mata untuk Allah Taala melihat, untuk Allah Taala menguji siapa di antara kamu ayyukum ahsanu amala, yang amalan dia terlebih baik yang dia buat. Nisbah amalan dia, ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kita kena angkat. Kita kena buat yang terbaik daripada sehari ke sehari. Bahkan di saat kita solat pun tuan-tuan, Nabi sebut sallu salatal muwadda'. Semayanglah kamu di saat kita nak solat itu tuan-tuan, kita kena ingat seolah solat itu solat yang terakhir yang kita nak persembah kepada Allah. Maka bila solat yang terakhir ni tuan-tuan, kita tahu kita selepas itu mungkin kita akan mati, maka kita akan buat yang terbaik. Kita fokus daripada minda kita, fikiran kita, khusyuk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anggota tubuh badan kita juga khusyuk dalam kita beribadah kepada Allah. Maka tuan-tuan, inilah peluang yang kita kena ambil insya-Allah. Apatah lagi bila kita diberi kesempatan oleh Allah berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jangan lepaskan peluang ini tuan-tuan. Ramadan disebut oleh ulama, bila kita sebut Ramadan tuan-tuan, dia diikat dengan 3 perkara yang penting. Dia diikat dengan 3 perkara. Yang pertama, bila sebut Ramadan, dia diikat dengan Syahrus Siyam. Ramadan itu adalah bulan puasa. Sebab itu tuan-tuan, orang tua kita dulu, dia sebut bulan puasa. Dia tak sebut Ramadan. Dekat nak mari dia kata bulan puasa. Sebab yang pertama ulama kata, Ramadan diikat dengan Syahrus Siyam, bulan puasa. Kenapa? Kerana di dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala mewajibkan ibadah puasa. Nabi kata, dan Nabi sebut dalam hadis juga, Nabi kata qad iftaradallahu alaihi siyamah. Allah Ta'ala telah memfardukan di dalamnya ibadah puasa. Puasa kita ni bukan puasa sunat, tapi puasa wajib. Maka tuan-tuan, kita kena pastikan puasa kita kali ini kita buat yang terbaik. Ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak tengok kita buat yang terbaik ke tuan-tuan, ataupun puasa kita sebagaimana adat. Setiap tahun kita berpuasa. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Sebab tu Imam Al-Ghazali menyebut tuan-tuan, tingkatan puasa ada 3.
Kita semua sudah maklum tuan-tuan, daripada puasa umum, puasa yang sebagaimana difahami oleh kebanyakan masyarakat awam kita tuan-tuan, hanya sekadar tahan diri, tak makan, tak minum, tak jimat di siang hari, sekadar itu sahaja. Tapi tuan-tuan, dia tidak mendapat apa-apa daripada ibadah puasa dia. Nabi kata, laisa siyam bitarkil akli wasyurbi. Bukanlah puasa itu, kata Nabi, dengan tinggalkan makan, tinggalkan minuman. Innamas siyam bitarkil lagwi. Hanya saja sesungguhnya puasa itu dengan meninggalkan perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang sia-sia. Lebih baik kita kena jaga lidah kita tuan-tuan. Jangan kita buat benda yang boleh mendatangkan, yang boleh menghilangkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mengumpat, ghibah, namimah dan seumpamanya. Bahkan pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Kalau tuan-tuan merujuk dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, kitab hadis bagi Imam Al-Mundhiri tuan-tuan, disebut pernah berlaku di zaman Nabi, ada 2 orang perempuan yang berpuasa, mungkin puasa sunat lah, ada orang lain yang tidak berpuasa. Ada 2 orang wanita yang berpuasa. Maka tuan-tuan, bila Nabi sampai di kawasan tersebut, ada seorang lelaki, dia beritahu pada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata yang lelaki tersebut, nun di sana innaha tani imra'ata qad samata. Nun di sana, kata dia, ada 2 orang perempuan yang berpuasa, dan oleh kerana mereka berpuasa, tak makan, tak minum, tengah panas terik matahari tuan-tuan, musim panas kan, di tengah panas terik matahari, tak makan, tak minum, menyebabkan badan mereka lesu, lemah tuan-tuan, kadataan tamuta, hampir mati, kata lelaki tersebut. Nabi tak mengendahkan, Nabi tak respon apa yang dia sebut, bahkan Nabi berlalu, Nabi pergi. Tapi bila Nabi datang balik, Nabi datang semula tuan-tuan, lelaki ni dia tak puas hati, seolah-olah mungkin tadinya Nabi tak dengar. Maka dengan suara yang kuat dia angkat, dia kata, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, nun aku nak beritahu kepada kamu, nun di sana ada 2 wanita yang sedang berpuasa, hampir mati oleh kerana mereka tak makan, tak minum. Nabi kata apa? Bila lelaki ni angkat suara, seolah macam tadinya Nabi tak dengar, Nabi dengar. Tapi bila dia ulang sekali lagi, Nabi kata, panggil 2 wanita tersebut mari. Bawa datang 2 wanita tu ke sini. Maka tuan-tuan, bila dibawa datang, dipanggil tuan-tuan, 2 wanita tu datang di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi kata para sahabat, bawa mari pula qadah, bawa mai mangkuk, mangkuk ataupun bekas, besen, bawa mari. Maka dia ambil, didatangkan besen, didatangkan bekas, diberi pada Nabi. Bila Nabi dapatkan besen tu tuan-tuan, bekas, Nabi kata kepada salah seorang daripada 2 wanita tadi, Nabi kata, muntah kamu. Qai'i, qai' ni makna muntah. Nabi kata muntah. Bila Nabi suruh muntah tuan-tuan, dia muntah sungguh. Wanita yang pertama dia muntah. Dia muntah tuan-tuan, mengeluarkan darah, mengeluarkan daging yang busuk, benda yang tak elok, hampir separuh, bekas tu hampir separuh penuh. Lalu bila selesai, Nabi kata pada wanita kedua, kamu juga muntah. Bila Nabi suruh muntah tuan-tuan, di depan Nabi dia muntah. Benda yang sama keluar tuan-tuan. Bila berlaku benda di depan Nabi SAW, disaksikan oleh para sahabat, termasuk yang meriwayatkan cerita ni, Ubaid, yang dia adalah merupakan maula, khadam kepada Nabi SAW. Bila Nabi berlaku benda ni tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kata, 2 wanita ini, mereka berpuasa, mereka tak makan makanan yang dihalalkan oleh Allah. Mereka tahan diri, tak makan, tak minum daripada makanan yang Allah halal. Sayangnya, kata Nabi, mereka berbuka dengan makanan yang diharamkan oleh Allah. Yang ni datang jumpa kawan ni, mengumpat, kata Nabi, namimah, ghibah, mengumpat, mendedahkan keaiban orang, keburukan orang, memfitnah. Maka tuan-tuan, itu mukjizat yang berlaku. Nabi nak tunjuk, seolah-olah bila mereka mengumpat, bila kita mengumpat tuan-tuan, kita sedang makan, kita sedang duk ratah, duk kunyah tuan-tuan, daging saudara kita yang mati. Allah mengharamkan ghibah. Ya ayyuhallazina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, jangan ada di antara kamu, kata Allah, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ada di antara kamu yang mengumpat di antara satu sama lain. Jangan. Ayuhibbu ahadukum, adakah kamu nak, kata Allah, kamu makan an ya'kula lahma akhihi maita, adakah kamu nak makan daging saudara kamu yang telah mati? Kita duk mengumpat tuan-tuan, seolah kita duk tarik daging dia, ambil daging dia, kita makan, kita kunyah, kita telan tuan-tuan. Bila Nabi kata muntah depan Nabi, mengeluarkan darah, mengeluarkan daging-daging yang busuk tuan-tuan. Nabi kita sayang, walaupun mereka berpuasa, tak makan, tak minum daripada makanan yang Allah halal, tetapi mereka berbuka dengan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu kita nak jaga
ibadah puasa kita. Kali ini tuan-tuan, kita buat yang terbaik. Kita angkat, kita cuba tuan-tuan buat perubahan daripada puasa umum kepada puasa khusus, puasa istimewa. Dan kalau boleh angkat pada martabat yang 3, sebagaimana disebut oleh Imam Al-Ghazali, lagi bagus tuan-tuan, puasa yang paling istimewa. Hati kita juga senantiasa khusyuk, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama ulama kata Ramadan diikat dengan syahrus siyam. Yang kedua tuan-tuan, ulama kata Ramadan ini juga dia tak terlepas diikat dengan syahrul qiyam. Ramadan itu adalah bulan qiyam. Apa makna qiyam? Hidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar solat tarawih, tapi kita tambah lagi dengan ibadah yang lain. Qiyamul lail, dengan bacaan Al-Quran, terus Al-Quran dan seumpamanya. Maka Ramadan yang kedua syahrul qiyam, bulan untuk kita hidupkan malam Ramadan dengan berqiyamul lail. Tapi Ramadan kali ini tuan-tuan jaga, dia ada 2 qiyam. Qiyamul lail, qiyam bola. Ini bermasalah tuan-tuan, jaga. Kan? Pukul 12 malam semua buka duk qiyam di kedai-kedai apa tuan-tuan, kan duk tengok apa dia pasukan yang depa minat tuan-tuan, kan lawan siapa nak boleh pi ni ke pusingan yang seterusnya tuan-tuan, Argentina ke mana, kan tuan-tuan, kan buka duk tengok je. Tak apalah tuan-tuan, nak tengok bola pun tak ada masalah. Kita pun kadang-kadang pengisian kita anak-anak muda pun nak buat macam mana, kita kata tak boleh, depa nak tengok juga tuan-tuan. Kalau kita turun buat pengisian dengan anak muda ni tuan-tuan, kita kata tak apa, nak tengok, tapi kita fokus utama lebihkan kepada menghidupkan Ramadan dengan ibadah. Sebelum nak tengok bola tu, kita solat tarawih, sempurnakan tarawih kita, sempurnakan witir kita. Kalau boleh baca Quran, terus Al-Quran. Selesai tu tengok jam 12, nak balik tak apa, nak qiyam bola pula. Kita bagi semangat kadang-kadang tu tuan-tuan. Tapi ada anak muda nakal ni, dia jawab balik dekat kita. Dia kata, "Ustaz, bola Piala Dunia ni Ustaz 4 tahun sekali. Tak tengok hak ni terlepas nak tunggu pula Ustaz 4 tahun lagi. Tapi Ramadan ni Ustaz tiap-tiap tahun ni terlepas, tahun depan ada lagi." Dia kemas tuan-tuan. Kan? Tahun ni terlepas, tahun depan boleh lagi dia kata. Kita kata tahun depan Tuhan nak hidup ke? Confirm ke boleh hidup? Senyap dia. Kan? Tak tahu, mungkin silap-silap malam ni, mungkin besok. Jangan cakap begitu. Dia melawak. Tapi kita nak sebutnya tak ada masalah tuan-tuan. Cumanya kalau kita tengok bola pun, anak-anak muda kita tengok bola, suruh dia ambil pengajaran. Cuba tengok kata. Kemudian bandingkan dengan Ramadan. Bola ni tuan-tuan, awal-awal itu masa peringkat kelayakan tuan-tuan, semua pasukan boleh main. Semua pasukan boleh main tuan-tuan. Masa peringkat kelayakan tu, nak tapis, nak pergi ke suku akhir, semua pasukan boleh main. Kita pun tuan-tuan Ramadan, awal-awal Ramadan, permulaan Ramadan, semua orang boleh hadir. Semua orang boleh main ke masjid tu tak tuan-tuan? Masjid, surau semua penuh tiap-tiap malam. Bahkan saya daripada malam pertama bagi 2-3 masjid tuan-tuan, sampai semalam pun di sebelah kajian tuan-tuan, memang surau masjid penuh lagi. Tapi ni tuan-tuan, 10 permulaan Ramadan ni dia baru peringkat kelayakan baru tuan-tuan. Siapa antara kita yang akan rebah? Siapa di antara kita yang akan terkeluar, yang tak boleh pergi ke suku akhir? Kita nak, kalau boleh kita nak ke suku akhir tuan-tuan. Jangan jadi macam Sepanyol sudah tuan-tuan. Kan? Awal-awal out tu dah. Kan? Kita nak ke suku akhir insya-Allah. Dengan makna walaupun kita telah selesai 10 permulaan Ramadan, bila masuk malam ke-11 kita boleh melangkah ke suku akhir insya-Allah. Daripada suku akhir tuan-tuan, kita nak pergi ke separuh akhir. Pertengahan Ramadan 15 hari bulan tuan-tuan, kita masih bertahan lagi. Masuk malam yang ke-16 kita masih boleh hadir ke masjid, ke surau lagi tuan-tuan. Solat tarawih, solat witir. Dengan bila masuk malam ke-16 ni tuan-tuan, witir kita pun diakhiri dengan apa dia? Dengan doa kunut. Kita memohon senantiasa kita berdoa kepada Allah, minta keberkatan dan seumpamanya. Bukan sekadar kita boleh pergi ke separuh akhir, bahkan kita nak insya-Allah kita antara pasukan pilihan ataupun kita layak insya-Allah untuk pergi ke peringkat akhir, ke peringkat final 10 terakhir Ramadan. Kita masih lagi berada tetap di rumah Allah dan juga di masjid, di surau, kan? Kita tak rebah, kita tak kalah, kita tak tewas. Tapi tuan-tuan boleh tengoklah berapa orang yang akan tewas ni. Tak dapat tidak, memang tak semua boleh pergi tuan-tuan. Hak kelayakan ni semua penuh masjid, penuh surau, pergi ke suku akhir tuan-tuan, masuk malam 15 dan nampak dah sosok belakang mula kosong dah. Kan? Pergi ke separuh akhir tuan-tuan, separuh masjid, separuh surau kosong dah tuan-tuan. Lengang habis dah, tak ada orang dah. Pergi ke akhir tuan-tuan, tinggal 2 saf kadang-kadang tu. Sedih je. Hak lain pergi mana habis? Mati dah. La haula wala quwata illa billah. Kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Pakat mati habis dah tuan-tuan. Tak mari dah ke masjid, ke surau. Jadi kita kena ingat, ulama kata Ramadan yang kedua diikat dengan syahrul qiyam, bulan untuk kita berqiyamul lail. Perbanyakkan ibadah kita per Allah. Kena perbanyakkan. Buat amalan tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan Allah bagi keistimewaan para umat Nabi Muhammad tuan-tuan. Satu amalan sunat kita buat, Allah Taala bagi
Kelebihannya, pahalanya seumpama kita buat satu amalan fardu. Nabi kata, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwahu. Nabi kata, siapa-siapa yang melakukan satu amalan sunat dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala beri pahala seumpama dia buat amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Sebab tu sebagian ulama kata dalam bulan Ramadan tidak ada amalan sunat. Kenapa tidak ada amalan sunat? Sedangkan kita sembahyang sunat, kita bersedekah, kita berzikir, kita berselawat, bertasbih dan seumpamanya. Ini sunnah, sunat. Zikir kita pada Allah. Kenapa tidak ada amalan sunat? Dengan makna kan, pahalanya yang diberi oleh Allah Ta'ala seumpama kita buat yang fardu. Karena Nabi kita, siapa yang buat satu amalan sunat, Allah beri seumpama dia melakukan satu amalan fardu. Buat satu amalan fardu dalam bulan Ramadan seumpama dia melakukan 70 amalan fardu di luar daripada Ramadan. Sebab tu tuan-tuan, sembahyang kita pada bulan Ramadan tak sama dengan solat kita di bulan-bulan yang lain. Sedekah kita, baca Al-Quran kita, zikir kita, kan, apa dia, qiyamul lail kita dan seumpamanya tuan-tuan, tak sama. Kita buat itu, pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga tuan-tuan, Ramadan kata dengan ulama, yang ketiga dia diikat dengan Syahrul Quran. Ramadan itu ialah bulan Al-Quran. Ini kita sebut dah. Bahkan didatangkan kalimah Ramadan itu pun dalam Al-Quran tidak dikaitkan dengan kefarduan puasa, tapi dikaitkan dengan penurunan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Kata Allah, bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Maka kita kena ambil peluang tuan-tuan, di bulan Ramadan kita kena membaca Al-Quran. Kita kena bertarus Al-Quran. Kalau boleh bukan sekadar baca, bukan sekadar tadarus, bukan sekadar boleh khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan, kita nak memahami segala isi kandungan Al-Quran. Cuba tengok pada terjemahan dia tuan-tuan. Kan, baca Al-Quran. Sebab bulan Ramadan bulan yang Allah turunkan Al-Quran. Masyarakat kita kata memang betul Ustaz, bulan Ramadan bulan turun Al-Quran. Habis Al-Quran ku atas lemari, atas meja semua buat turun baca. Tapi lepas Ramadan Al-Quran naik balik tuan-tuan. Naik balik duduk atas lemari, naik balik duduk atas apa dia, kabinet, buku dan sebagainya. Nak tunggu turun pula bulan puasa tahun lepas. Bulan puasa tahun depan tuan-tuan baru turun pula. Tu dia ada yang faham macam tu. Kan? Dia ambil sepenuh Ramadan je. Tapi tuan-tuan, kita kena faham elok-elok. Kita kena baca. Malu kita tuan-tuan kalau kita tidak boleh membaca Al-Quran. Malu kita kalau tidak boleh memahami segala isi kandungan Al-Quran. Saya teringat tazkirah yang disampaikan oleh Menteri Besar Kelantan dulu, bekas MB kita, Tok Roni Abdul Aziz Nikmat. Pernah dia sebut tuan-tuan, dalam bulan Ramadan bila dia turun ke jajahan-jajahan di Kelantan, buat majlis dengan pegawai-pegawai dia. Dia kata kadang-kadang kita ni hebat dunia. Baca novel, baca buku orang putih ke apa, kan kita boleh baca. Boleh baca, boleh faham. Tapi tak malukah kita tunggu, kita sebagai orang Islam, kita sebagai hamba Allah, tiba-tiba kita tidak boleh baca kitab Allah. Kita tiba-tiba kita tak boleh baca kalam Allah. Tak malukah kita? Rezeki Allah Ta'ala bagi, nikmat segala-galanya dia beri pada kita. Kita ni hamba Allah, tiba-tiba kitab Allah, kita tak boleh nak baca. Malu tuan-tuan. Bagus apa dia tazkirah Tok Roni Abdul Aziz ni, menyedarkan pegawai-pegawai ada yang menitis air mata tuan-tuan. Dia air mata. Kita kena cuba faham. Ini tuan-tuan nak baca Quran pun tak boleh, apatah lagi tuan-tuan nak menghafal Quran, nak menghafal. Saya tengok dalam satu klip video tuan-tuan dalam YouTube, tuan-tuan boleh cari kan, di Indonesia satu program yang dibuat kan, program untuk kanak-kanak celik ni. Program apa dia yang dibuat, tuan-tuan, apa dia hebat. Seorang budak tuan-tuan umur baru 5 tahun setengah. 5 tahun setengah. Ada saya pasal nak ambil pun saya boleh bagi. Baru umur 5 tahun setengah. 5 tahun 6 bulan. Tuan-tuan, dia dah menghafal 29 juzuk Al-Quran. Bukan 29 ayat, 29 juzuk Al-Quran. Sehingga dalam program itu tuan-tuan, pengacara tu dia buka, bukan hanya pengadil yang tanya, tapi audien. Siapa-siapa yang ada dalam dewan tu, siapa-siapa yang nak test budak ni, dia ingat tak ingat, nak baca surah apa pun, silakan, dipersilakan. Ada 2-3 orang bangun tuan-tuan, baca surah Ar-Rahman, baca surah ni, baca tuan-tuan, dia boleh sambung, baca dia boleh sambung. Masya Allah, baru 5 tahun, 5 bulan. Kita 55 tahun tak boleh baca lagi tuan-tuan. Kan? Tak boleh baca lagi. Ini baru 5 tahun, 5 bulan. Masuk pasti pun belum lagi. Tapi dah hafal Quran tuan-tuan. Jangan jadi satu cerita. Tengok dalam WhatsApp tuan-tuan satu cerita kan, ni cerita je lah. Ada 2-3 orang anak muda ni duk berkenan kat nak tok imam, duk berkenan kat nak tok imam, nak pergi masuk Minang, ping pakat-pakat, duk pakat kata jom kita pergi jumpa tok imam, try minta kalau boleh kan, siapa di antara kita ni hak layak boleh jadi menantu tok imam, pergi jumpa tok imam, duk berkenan kat nak darah dia.
Tok Imam kata, kan, bila naik jumpa tuan-tuan, Tok Imam tanya hak pertama tu, anak muda pertama, hang ni nama apa? Dia kata nama Nuh. Imam kata, bagus kan, cuba baca surah Nuh tengok. Kan? Dia pun baca. Kebetulan kawan pun mengapai juga. Baca surah Nuh. Baca sampai habis tuan-tuan. Imam kata, bagus anak muda pertama ni. Kemudian tengok yang nombor 2 pula, anak muda yang kedua. Tok Imam kata, kamu ni nama apa? Dia kata, nama saya Luqman. Tok Imam kata, cuba baca surah Luqman tengok. Dia kena. Kan? Kawan yang kedua pun tuan-tuan boleh baca. Boleh baca surah Luqman. Hak kawan nombor 3 ni tuan-tuan mula gelisah dah. Yang kawan nombor 3 ni mula gelisah dah. Sampai habis kau tu baca surah Luqman, Tok Imam tengok pula kepada anak muda nombor 3 ni, Tok Imam tanya, kamu ni nama apa? Cepat-cepat dia jawab tuan-tuan, nama saya Yasin, tapi mak saya panggil di rumah orang nak panggil Qul huwallah. Tu dia. Namanya Yasin, tapi orang nak panggil Qul huwallah, mak pun panggil di rumah kan Qul huwallah. Kan? Harap-harap Tok Imam tu suruh baca surah Qul huwallah tuan-tuan. Kan? Jangan sampai teratu. Kan? Maknanya kita kena faham Al-Quran baik-baik tuan-tuan. Sebab kerana tak fahamlah ramai yang lawan Allah. Kerana tak fahamlah tuan-tuan, walaupun dia baca Al-Quran, baca surah Yasin setiap minggu tuan-tuan, tapi dia tentang hukum Allah. Dia tak takut kepada perintah Allah. Boleh baca tuan-tuan sebab dia tak faham. Allah kata, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang mencari, yang memilih, yang mengambil selain berislam sebagai agama, Allah Taala tak terima. Pilih selain berislam sebagai cara hidup, Allah tak terima. Tapi tuan-tuan, dia tolak, dia pilih cara hidup yang lain. Cara hidup, kehidupan dia, kehidupan keluarga dia, pakaian dia, suasana kehidupan dia, tak nampak Islam. Dia baca ayat tapi dia tak takut. Allah kata kena berpegang dengan Islam. Allah telah lengkapkan ajaran Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah dah lengkap dah. Dia tak yakin lagi. Dia buat Islam hadari, dia buat Islam wasatiyah. Tu dia tuan-tuan. Wasatiyah tu makna apa? Makna dia nak buat apa pun boleh. Hak halal pun boleh, haram pun boleh. Buat musabaqah, buat itu, buat ini. Hak nampak Islam, Islamiknya. Tapi yang haram pun, dia boleh buat juga. Halalkan judi, bagi lesen judi, ambil duit daripada semua haram dan seumpamanya, rasuah sebagainya, buat juga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia baca, tapi dia tak faham. Dia baca, dia tak faham. Ini masalah tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang duduk di tempat lain, Allah Ta'ala minta, Allah Ta'ala suruh kita buat lain, kita pergi buat lain tuan-tuan, kerana tak faham. Tak faham ni masalah. Macam satu cerita juga, apa dia, orang asli, Tok Batin dia, Tok Batin orang asli. Tok Batin orang asli ni, dia suatu hari dia pergi ke kedai kopi lah, dia pun nak minum juga, ni bukan bulan puasa ni. Dia pergi kedai, tengok ramai-ramai orang minum minum kopi, di kedai kopi tu, dia pun duduk, kan, minta juga order, apa dia, kopi. Sambil-sambil duduk nak minum tuan-tuan, duduk dengar orang duduk bersembang. Masa tu kes MH370 hak hilang tuan-tuan. Dah 2 bulan lebih dah masa tu, tak jumpa-jumpa lagi. Allah ni dah 100 hari lebih dah, tak kira lah. Bila dia dengar tuan-tuan, dia pun duduk bersembang, kan, duduk cerita kan, kapal terbang Mars MH370 yang berlepas daripada KLIA, kan, terbang nak ke negara China, tiba-tiba hilang, tak tahu pergi ke mana, duduk cari. Negara-negara lain turut bantu juga, pergi cari sampai ke lautan Hindi. Orang duduk bersembang tuan-tuan, dia duduk dengar. Bila dia dengar macam tu tuan-tuan, dia pun duduk cari sampai lautan Hindi dan seumpamanya. Tok Batin ni dia pun mencelah. Dia kata tok duduk cari tak jumpa, sampai takkan jumpa kata dengan dia. Tak payah duk cari kata dengan Tok Batin, takkan jumpa. Jadi dia duk sembang 2-3 orang ni terkejut. Macam mana Tok Batin boleh respon kata takkan jumpa ni? Kan? Takkan dia ni lebih hebat daripada Raja Bomoh. Raja Bomoh pakai tiket terbang pun tak jumpa. Kan? Pakai apa dia dengan telepon ajaib tak jumpa. Tiba-tiba Tok Batin respon kata tok saya cari takkan jumpa. Jadi dia pun heran. Tanya kat Tok Batin, "Tok, awak tok kata tak payah duk cari dah, takkan jumpa?" Tok Batin jawab apa? Dia kata nak jumpa macam mana hampa duk bersembang tadi. MH370 hilang kan, masa dia terbang, dia berlepas daripada KLA pergi ke China kan. Dia kata hilang di atas, pergi duk cari di bawah. Nak jumpa macam mana? Dia tuan-tuan. Kan? Hilang di atas, hampa duk cari kat bawah tu sampai lautan Hindi kan, selam dalam tu. Nak jumpa macam mana? Ya tuan-tuan, tu otak dia. Dia ingat flight pesawat ni tuan-tuan boleh landing Taiwan ke, kita cari kat atas. Kan? Tu dia tuan-tuan. Kalau tak faham masalah.
Sebab itu dengan Al-Quran ni tuan-tuan, kita kena cuba faham. Bagaimana kita nak faham tuan-tuan? Kalau sekadar baca saja tak cukup, tadarus saja tak cukup tuan-tuan. Kita cuba tengok terjemahan dia, kita faham elok-elok tuan-tuan. Allah kata apa? Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, ada orang baca ayat ni tapi dia lawan, dia tentang. Allah kata waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesiapa yang berpaling, kata Allah, sesiapa yang menjauhkan diri dia, yang melarikan diri dia daripada Al-Quran, peringatan Allah. Siapa-siapa yang berpaling, tak mau ikut Al-Quran tuan-tuan, tak mau turut Al-Quran, tak menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan dia tuan-tuan, yang berpaling, Allah kata baginya kehidupan yang sempit atas dunia ni. Jiwa dia takkan tenang, hati dia takkan tenteram tuan-tuan. Nampak hebat secara mana pun tuan-tuan, Allah kata baginya kehidupan yang sempit atas dunia. Dan yang menakutkan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah akan bangkitkan mereka ini tuan-tuan, golongan ini di pada mahsyar kelak, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Allah kata kami akan hidupkan dan bangkitkan mereka di pada mahsyar dalam keadaan mata mereka buta. Tak nampak tuan-tuan. Meraba-raba, tak nampak. Bila golongan yang engkar, golongan yang berpaling pada Al-Quran ni, bila dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan di pada mahsyar, buta tuan-tuan, mereka tanya kepada Allah. Qala rabbi lima hasyatani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Tuhan aku, kenapa hari ini ya Allah engkau bangkitkan aku, hidupkan aku dalam keadaan buta? Dulu masa aku hidup atas dunia, aku boleh celik, melihat segala-galanya. Dia soal balik pada Allah. Allah kata qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah kata tidakkah dahulu masa kamu hidup atas dunia telah datang kepada kami, ayat-ayat kami, datang kepada kamu Al-Quran. Tapi kamu berpaling pada Al-Quran, kamu tidak pedulikan Al-Quran. Kamu tidak menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Bila kamu lupa Al-Quran, kata Allah, lupa kitab suci, kalam aku, maka pada hari ini, kata Allah, kamu dilupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Hari ini kamu dilupakan. Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat Allah. Bahkan mereka hidup dalam keadaan mata mereka dibutakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena rasa takut. Maka insya-Allah kita mengambil kesempatan kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak tuan-tuan, kan, untuk kita terus mendekatkan diri dengan Al-Quran. Bukan sekadar baca, bukan sekadar kita bertadarus. Kalau boleh tuan-tuan, baca terjemahan dia, cuba fahami cuba fahami segala titah perintah Allah, segala kalam Allah Subhanahu Wa Taala, barulah insya-Allah hidup kita di dunia selamat, dan di akhirat kelak insya-Allah Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ya tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah untuk tazkirah pada tengah hari ini. Cukuplah tuan-tuan, lama sangat saya memang tidur sungguh. Mula-mula tidur ayam, lepas tu tidur sungguh tuan-tuan. Jadi cukuplah insya-Allah. Malam ni pun kita ada lagi tazkirah Ustaz akan datang. Cuma kita manfaatkan masa kita insya-Allah terus mendalami, terus mencari ilmu agama Allah. Pamphlet yang diedarkan tadi tuan-tuan itu untuk sumbangan untuk mak tafiz saya lah di Pulau Pinang. Mengalu-alukan kalau tuan-tuan ada nak bagi zakat ke, wakaf ke, sedekah ke, dialu-alukan tuan-tuan boleh bank in terus dalam akaun pun boleh insya-Allah. Kan, kalau tuan-tuan nak dapat pelepasan cukai, nak dapatkan resip pelepasan cukai pun insya-Allah pihak Mahat kita boleh uruskan, kita boleh sediakan insya-Allah. Kan, dan tuan-tuan doalah moga-moga ianya berjaya. Saya di Pulau Pinang ni alhamdulillah daripada peringkat sekolah rendah ada sebuah, kan, dah berjaya dah nak masuk tahun yang ke-10 dengan pelajar 300 orang, dan yang ni saya langkah pi ke peringkat menengah tahfiz pula. Alhamdulillah ada 54 orang pelajar. Tahun depan kita ambil lagi 20. Dan tahun depan tuan-tuan satu tempat lagi di Penang. Penang ni memang saya fokus kepada pendidikan. Kemudian saya pengurusi lajnah pendidikan ni di Pulau Pinang ni tuan-tuan. Yang pengurusi di peringkat pusatnya Ustaz Kacik. Allahu Akbar, Allah tidak pertemukan dia dengan Ramadan. Allah sayang pada Ustaz Kacik tuan-tuan. Kan, hebat Ustaz Abu Kacik ni. Yang pada malam sebelum aksiden tuan-tuan berprogram dengan anak-anak muda Selangor di dataran ilmu di sekitar Shah Alam juga tuan-tuan, nak balik ke Terengganu tuan-tuan, ke rumah dia di highway Karak tuan-tuan, pukul lebih kurang jam 3.30 pagi aksiden kemalangan, dan dia meninggal. Dia meninggal tuan-tuan. Allah Taala pilih dia, Allah Taala ambil dia, ulama yang hebat. Dan dia sebelum meninggal bulan yang sama, bulan lepas tuan-tuan, awal bulan dia pergi ke Pulau Pinang, jumpa dengan saya, buat mesyuarat semua, dan memang dia minta sangat-sangat supaya kita fokus pendidikan agama ni tuan-tuan di Penang ni, perbanyakkan sekolah agama. Jadi atas semangat itulah saya ambil, dan saya terus dengan apa Mak Tahfiz ni. Dan insya-Allah tahun depan kita nak buka satu di sekolah rendah tahfiz pula insya-Allah di kawasan Tasik Kelugok. Ni Mak Tahfiz ni di Bukit Mertajam. Tuan-tuan doa insya-Allah. Dan sekarang ni
kita sedang usaha tuan-tuan untuk dapatkan tanah, kita nak buat bangunan juga. Sekarang ni kita punya, kalau tuan-tuan tengok di sini, Mahat Tahfiz ni kita buat operasi di Dewan, bangunan yang kita sewa daripada MPSP, Majlis Pembatasan Sebang Perai. Di Penang ni tuan-tuan, tanah lebih kurang macam Selangor lah. Ada satu kaki RM25, ada satu kaki RM35. Nak jual 3 ekar, 3 ekar. Tanya satu kaki RM35. Tu dia nak kena ada 4.8 juta tuan-tuan. Terkejut kita. Ada satu lagi lebih kurang dalam 2 ekor tuan-tuan, lebih kurang harga 1.7. Kita sedang usaha tuan-tuan, insya-Allah. Kalau tuan-tuan nak bagi sumbangan, dialurkan insya-Allah, nak bank in terus dalam akaun boleh. Dan kalau tuan-tuan ke Pulau Pinang, ziarahlah insya-Allah, tengok pelajar-pelajar ni insya-Allah. Doa moga-moga mereka berjaya insya-Allah untuk menghafal Al-Quran, dan kita harap dari sinilah yang akan memperjuangkan agama Allah, sehinggalah Allah beri kemenangan kepada umat Islam, Allah beri kemenangan pada agama dia, dan Allah muliakan umat Islam insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma rabbana zidna 'ilma, Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, kami memohon padamu ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang telah kami lakukan, ampunilah dosa ayah ibu kami, ampunilah dosa anak-anak isteri kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon padamu ya Allah, berilah kekuatan pada kami untuk kami melaksanakan ibadah puasa ya Allah dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Berilah kekuatan pada kami untuk kami menghidupkan malam-malam Ramadan ya Allah. Berilah kekuatan pada kami untuk kami terus mendekatkan diri dengan kitab suci-Mu Al-Quran ya Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, lembutkanlah hati kami dengan cahaya kitab suci-Mu Al-Quran ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.